Jadi waktu kena penyakit, jadi macam mana? Dalam riwayat disebutkan kata tama'ata minha sya'r. Rambut Nabi Ayub jadi lurus. Taqarrah jami'a badani. Taqarrah jami'u badani. Badannya seluruh jadi bernanah. Nah, dan kemudian hari kedua jadi gatal. Dan kemudian makin kuat pada hari ketiga. Hari keempat jadi hitam tubuh. Ini mustahil. Orang Nabi jadi menjadi mustahil. Dan kemudian penuh dengan nanah dalam daging pada hari kelima. Hari ke-6 dah ada ulat. Dan kemudian keluar pula air nanah pada hari ke-7. Ayak apa? Ayak busuk tu keluar pada hari yang ke-7. Dan kemudian kalau kata jatuh pula ulat, Nabi Ayub akan ambil balik katanya. Ni yang ulama rad dan kata tidak benar. Karena mustahil jasad Nabi Ayub sampai begitu. Tak, sebenarnya dalam kisah kata ulama, Nabi Ayub cuma tidak mampu melakukan kerja saja. Sakit dalam bahagian dalam. Luaran Nabi Ayub masih cantik dan segak. Tamam? Masih comel dan segak, cuma dalamnya saja yang tidak mampu. Tapi kalau ikut kisah ni, disertakan kata ramai pakat lari kerana bau dan seumpamanya. Dan sehingga Nabi Ayub minta kepada isterinya Rahmah untuk memindahkan beliau keluar daripada masjid. Keluar daripada masjid kerana dia tidak mau nanti masjid akan dirosakkan ataupun dikotori dengan najis tadi. Dan kemudian dibawa pindah. Sampailah orang kampung pada permulaan tak boleh terima lagi. Nah, ketika Sayyidatina Rahmah keluar untuk pergi cari makanan, jadi orang kampung dulu yang ditolong dulu ni. Pakat kata, bahaya ni. Dia duduk dengan Ayub, takut nanti buat main penyakit kat kita pula. Dia dah pegang, ni iblis lah duk main ni. Iblis main pergi hasut kat orang kampung pula, kata bahaya ni. Kalau dia main, makanan yang dia sentuh, pinggan yang dia pegang, rumah yang dia masuk, bahaya tu. Nanti kamu kena penyakit tu juga. Akhirnya mereka pun halang tidak bagi masuk. Hinggalah terpaksa berpindah ke kampung lain. Buatlah kemah. Nabi Ayub dijaga oleh Rahmah dan Rahmah keluar dan mula-mula ditolong dan mulai iblis main pula kampung tu. Abang kata, jaga tu bini Nabi Ayub tu. Dia tu jaga Nabi Ayub. Dia jaga Ayub dan Ayub ada penyakit dan boleh jadi nanti kampung kamu pula akan tersebar penyakit. Dihalang pula Nabi Ayub keluar. Tapi kampung ni bagus sikit. Kampung ni kata, tak apa, tak payah masuk kampung, kami akan sediakan makanan di hujung kampung. Kamu boleh ambil di situ. Sampai akhirnya tak bagi terus pula. Kerana masalah lain pula dan seumpamanya. Dan sampailah akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menguji pula Nabi Ayub dengan isterinya Sayyidatina Rahmah. Rahmah ni orang yang sangat baik. Setiap hari dia akan keluar pergi cari makan dan seumpamanya. Tapi iblis ni dia tak senang duduk. Dia mai kepada Rahmah, lalu dia berubah jadi seorang lelaki, naik keldai, lalu lelaki ni kata, kamu ni Rahmah kan? Isterinya Ayub. Dia kata ya saya. Dia kata, inni a'rifukum wa antum ahlu ghina wa yasa. Sebelum ni kan aku kenal kamu ni orang yang kaya, orang senang. Apa yang menyebabkan berubah ni? Duduk di kemah, jalan macam ni saja, minta makanan dan seumpamanya. Maka disebutkan oleh Rahmah cerita tentang apa yang berlaku kepada mereka, balak yang diujikan oleh Allah dengan matinya anak-anak, dengan harta dihancurkan, dan yang terkena kepada Nabi Ayub. Jadi kemudian iblis tanya lagi, wa fi ayyi syai'in asabatkum hadhihi al-masaib? Kenapa kena macam tu? Apa yang sampai kena uji macam tu? Berat tu. Maka kata Sayyidatina Rahmah, li'anna Allah arada an yu'zama lana al-ajra ala qadri balaih. Ini jawapannya, masya-Allah. Rahmah kata, kerana Allah nak meninggikan lagi pahala kami dengan ujian tersebut. Dia tak kata kerana tidak sayang, nak, kerana Allah nak angkat lagi darjat. Maka iblis kata, bi sama qulti. Tak kena tu, buruk kamu jawab tu, tak kena. Dia kata, sebenarnya di langit ada Tuhan, di bumi pun ada Tuhan. Tuhan bumi saya. Dia mengaku Tuhan tak lah. Dia kata, Tuhan langit kamu sembah, Tuhan bumi kamu tak sembah. Bila tak sembah Tuhan bumi, dia marah. Tu dia ambil balik. Harta-harta anak-anak kamu diambil. Dan juga dia dikenakan dengan penyakit. Kalau kamu nak, kamu kena sembah aku dulu. Nak tahu kata aku Tuhan ke tak? Nak tengok harta kamu nak aku dah simpan, dia kata. Itu kamu gambar saja kata harta kamu hancur. Kamu sembah aku bagi balik. Lalu dibawa Rahmah
pergi ke satu tempat di wadi dan kemudian diubahkan mata, ditipu mata Rahmah. Dilihat dekat wadi itu semua harta Nabi Ayub, sekali dengan istana dia, anak-anak dia pun duk main. Pada itu semua jin, pandangan mata saja. Nah, jadi bila tengok tu dia kata, percaya tak? Percaya tak kata aku Tuhan? Ini semua harta kamu, sembah aku, bagi balik. Rahmah kata apa? Aku tak tahu nak kata apa. Dia kata, dan balik nak tanya Nabi Ayub dulu kan. Ni sir, kata ulama. Sir, ketika seorang tadi ada gurunya. Kita kalau diuji apa-apa pun, balik semula kepada guru kita. Karena dia akan pegang tangan kita nanti. Ini sir. Rahmah tidak sesat kerana dia berpegang dengan gurunya, Nabi Ayub. Ketika dia pegang dengan guru, dia tak akan lari. Lalu dia kata nanti, hatta uraja' Ayub, sehingga aku balik, atau hatta arji'a ila Ayub, sehingga saya balik, rujuk dulu kepada Nabi Ayub. Baru saya boleh tentukan. Saya nak tentukan tak boleh. Sayyidatina Rahmah diselamatkan begitu. Nah, walaupun dilihat dengan benda yang elok-elok dan seumpamanya, maka dia kata, la adri, saya nak bagi hukum taati, hatta arji'a ila Ayub, sehingga saya kembali kepada Nabi Ayub. Saya rujuk dia dulu. Maka bila rujuk kepada Nabi Ayub marah sungguh. Nabi Ayub, Nabi, Rasul Allah Ta'ala. Nabi Ayub kata apa? Qad nahaituki marrah. Saya dah larang dah kamu sekali. Dulu ada sekali dah. Berlaku sebelum tu peristiwa. Peristiwa yang Nabi Ayub, sebelum saya terlupa nak cerita, ada lelaki ni berupa jadi doktor, mai jumpa dengan isteri Nabi Ayub, Rahmah, kata kepada Rahmah, kalau kamu nak Nabi Ayub sembuh, ada cara dia. Cara dia, kamu ambil burung ni, sembelih burung ni, jangan sebut nama Allah. Nampak ada tu syarat ada pun dah aku ajar. Sembelih dengan sebut nama Allah, kemudian masak dengan arak, kemudian bagi dia minum dan makan sup arak tadi, dia akan lega. Sayyidatina Rahmah kata, hei, dah kawan nak bagi suami lega, cerita macam tu, kata tak apa, yang penting lega. Balik tanya dulu ke Nabi Ayub. Saya jumpa tadi seorang tabib, doktor, dia kata kalau nak bagi kamu lega, elok ambil burung ni, sembelih tapi jangan sebut nama Allah, kemudian masak dengan arak, bagi kamu minum, insyaAllah lega. Nabi Ayub marah semua. Dia kata, ish, kau ajak iblis. Dia kata, tu iblis, dia kata, yang ajak kamu tu iblis. Nah, tinggalkan, jangan buat macam tu. Lalu akhirnya mai pula kali kedua ni, Nabi Ayub marah lagi. Nabi Ayub kata, kalau kamu buat lagi lepas ni, kamu ingat, kamu buat lagi lepas ni, saya akan pukul kamu 100 kali. Ni yang pukul 100 kali tu, yang kena pukul 100 kali yang sebut tu kan. Yang ni cerita dia. Dan kemudian panjanglah cerita tu. Jadi bila mana Nabi Ayub diuji berapa tahun? Satu pandangan mengatakan 18 tahun. 18 tahun diuji macam tu. Sampai orang kampung tolak, sampai keluar daripada negerinya, diuji oleh Allah dengan sangat berat. Tapi dia sabar, dan isterinya juga pada permulaan sabar. Tapi akhirnya diuji sikit dalam perasaan ada mungkin dah terlalu lama sangat. Lepas tu kita kena minta doa kepada Allah, kalau kita sakit jangan terlalu lama. Kalau takut nanti anak yang sayang dekat kita jadi tak berapa senang dengan kita. Lepas tu ada awliya-awliya dia doa macam tu, Allah tarik nyawa saya tanpa difitnah, tanpa diuji. Kalau kata saya dicatat untuk saya mati, maka matikan saya tanpa diuji dengan fitnah, dengan ujian lah. Bila mana Nabi Ayub diuji 18 tahun. Kemudian pada satu hari Jumaat, sebelum tergelincir matahari pada hari Jumaat, Sayyidina Jibril turun bagi salam kepada Nabi Ayub. Sayyidina Jibril alaihissalam bagi salam, dan kemudian Nabi Ayub tanya, man anta? Di sini dalil kata ulama, para nabi tidak mengenali Sayyidina Jibril ketika datang dalam rupa lain. Kalau datang dia akan tanya dulu, siapa kamu? Dia akan beritahu, saya Jibril. Siapa kamu? Saya Mikail. Siapa kamu? Saya malaikat Israel. Dia kena tanya. Nabi Muhammad sahaja, mana-mana malaikat turun, Nabi tak akan tanya. Nabi kena terus tu malaikat. Nabi tak akan tanya. Waktu Sayyidina Jibril waktu turun tanya soalan kepada Nabi, para sahabat tanya, siapa lelaki tu? Turun dalam keadaan yang segak, kami tak pernah tengok di Madinah.
Hai'ah pelajar penuntut ilmu yang datang tapi nampak macam rapat dengan Rasulullah. Lalu Nabi beritahu itu Jibril. Dan Nabi tak tanya pun, man anta? Kamu ni siapa? Kalau Nabi kenal fi awwali wahlah. Kelihan pertama dia kenal dah. Tengok kali pertama kenal tu dah. Tak perlu tanya. Hani kata Maulana Syekh Yusri hafizahullah, salah satu khususiat Nabi yang tak disebut oleh para ulama dalam kitab. Tapi beliau sebut. Ada beberapa perkara yang beliau kata, ni Allah Ta'ala bagi kepada aku ilham mengetahui tentang khususiat baginda Rasul yang tidak disebut. Dan antaranya ialah Nabi mengenal para malaikat. Ni saya sebut kat saya di KLCC. Tempat pun saya ingat lagi kat mana saya sebut tu, di KLCC tu. Saya sebut saya ni tulis. Tulis ada beberapa perkara yang dikhususkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak dikhususkan kepada para nabi yang lain. Iaitu Nabi mengenal para malaikat sekali tengok saja, tanpa perlu bertanya. Jadi kata ana Jibril, kata dia. Dan Nabi Sayyidina Jibril kata, aku datang untuk beri berita gembira kepadamu dengan kesembuhan. Dan Allah akan memberikan kepada kamu dikembalikan isterimu. Dan dimaklumkan juga bahawa isteri Nabi Allah Ayyub akan masuk syurga Allah Ta'ala. Sayyidatina Rahmah akan masuk syurga karena kesabarannya juga. Dan kemudian kamu akan diberikan kembali dengan hartamu dan juga anak-anakmu. Anak-anak maksudnya akan dilahirkan semula anak. Dia katanya Nabi Ayyub alaihissalam ketika mana setelah dia mandi tadi, kemudian setelah daripada tu dikembalikan semula kepemudaan beliau. Jadi muda balik. Mandi Nabi Ayyub jadi muda balik. Nabi Ayyub wafat umur 93. Dalam riwayat. Sebenarnya kata umur 80. Jadi waktu dia mandi, setelah mandi tadi, mandi tu Nabi Sayyidina Jibril kata, kamu hentakkan tumitmu di bumi. Maka Sayyidina Ayyub hentak di bumi, keluar air daripada bawah dan turun air daripada atas. Air di bahagian bawah tadi keluar air yang jadi belerang. Air tu macam belerang. Tapi waktu keluar kepada Nabi Ayyub, dikatakan bahawa air tersebut putih, lebih putih daripada salji, lebih manis daripada asal madu, dan lebih wangi daripada kasturi waktu tu. Dan air tadi masih ada sampai sekarang. Orang di Jordan, ayat tadi dia ada dua bahagian. Satu di bahagian Yahudi, sebelah Yahudi di dekat dengan bahagian Palestin, mereka buat sempadan belah Yahudi satu. Dan air tadi juga, air matanya mengalir ke Jordan. Ada satu tempat di Jordan namanya Hamah. Di Hamah ni lah ada air, mata air tadi. Dipanggil macam tu, macam telaga belerang kolam dekat Legong tu. Ayak panah tu. Kolam ayak panah tu. Jadi macam tu. Dan dibuat tempat rekreasi. Orang pergi mandi kat situ untuk ambil barakah Sayyidina Ayyub alaihissalam. Dibuat oleh kerajaan Jordan. Tengah-tengah pada Basyak. Tengah-tengah pada Basyak lah, dia macam kawasan bergunung. Ada pokok-pokok kat situ dan kemudian ditanam di situ. Kepada Basyak, kawasan dia bergunung. Dia ada sampai sekarang tempat tu. Dan maqam Nabi Allah Ayyub, dalam riwayat kata berhampiran dengan tempat tersebut, 5 km daripada tempat air tadi keluar. Sampai sekarang. Dan isterinya juga dimakamkan dekat dengan, isteri Nabi Ayyub dimakamkan dekat dengan Sayyidina Sa'ad bin Ubadah di Jordan. Makam isteri Nabi Ayyub, Sayyidatina Rahmah, dekat situ. Tamam. Jadi bila keluar tu, Nabi Ayyub disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu ni katanya isteri Nabi Ayyub sudah pergi. Dia merasa hati dengan Nabi Ayyub, dia pergi. Tapi dalam tengah jalan dia rasa sedih. Dia bimbang pula waktu tu dengan keselamatan Nabi Ayyub, dia patah balik. Waktu tu tengok ada seorang lelaki segak berada duduk kat tempat Nabi Ayyub tu. Dia pun tak kenal. Dia pun tanya, kamu nampak tak suami saya Ayyub? Dia kata, saya tinggalkan dia, orang tak sihat semua sekali. Nabi Ayyub tengok ada Nabi Ayyub kata, kamu tak kenal aku? Dia kata, saya tak pernah tengok. Tapi kamu muka macam Nabi Ayyub masa muda-muda. Dia kata, aku Ayyub, kata dia. Nabi pun peluk. Dan katanya Sayyidatina Rahmah juga dikembalikan kepemudaan beliau. Jadi anak darah balik. Ini berkat. Jadi anak muda balik dan kemudian mengandung balik, keluar balik 24 orang tadi. 24 orang anak barulah keluar balik 24 orang anak beliau. Dan dikembalikan semula harta-harta beliau, rezeki, dan diberikan dengan harta yang banyak. Dan waktu ketika Nabi Ayyub mandi,
Di sini disebut dalam hadis riwayat Imam Bukhari, bainama ayyubu yaghtasilu uryana, ketika Nabi Ayub mandi dalam keadaan telanjang. Ini kata para masyayikh, para ulama sebut fuqaha mengatakan mandi telanjang hukumnya adalah harus. Dalam salah. Mandi telanjang hukumnya harus. Cuma makruh melihat kemaluan sendiri. Melihat kemaluan sendiri harus. Melihat kemaluan sendiri adalah makruh. Mandi telanjang harus. Kita tahu macam mana tu? Atau sudah tengok tu ya. Mesti kan mandi kena nak tengok. Apa ni nama apa? Mirul. Pandai-pandai lah tengok. Baik. Jadi bainama ayyubu yaghtasilu uryanan, sedang beliau mandi dalam keadaan telanjang. Sini mandi telanjang hukumnya harus kata ulama. Kharra alaihi rijlu jaradin min dhahab. Faja'ala yuhthi fi thawbi. Jadi beliau turun jatuh apa ni bawah belalang majarat. Dalam riwayat sebut kata turun hujan belalang. Belalang mah. Belalang mah betul turun. Allah Ta'ala turunkan hujan dalam bentuk belalang mah. Dan Nabi Ayub kumpul belalang tadi bubur dalam bajunya. Dia ambil belalang tadi baru simpan dalam baju. Maka Allah Ta'ala kata kepada Nabi Ayub, alam akun agnaituka amma tara. Wahai Nabi Ayub, takkah aku telah kayakan kamu dengan diberi kesihatan dan semua, kamu ambil lagi belalang bulan baju pula. Belalang mah. Nabi Ayub kata apa? Bala ya Rabbi walakin la ghina li an barakati. Ya Allah, memang saya tahu benda tu ya Allah, tapi saya tidak terkaya daripada mengambil barakahmu ya Allah. Jadi di sini kata ulama boleh mengambil barakah hatta dalam bentuk macam tadi. Betul lagi barakahnya para nabi, para wali Allah Ta'ala. Ini yang berbeza kita dengan Wahabi ni. Lepas tu bacaan ni dia tak faham ni. Ni dalil kata Nabi Ayub ambil barakah dengan sesuatu yang Allah Ta'ala anugerahkan. Kalau barakah tadi pada belalang pun Allah Ta'ala boleh jadikan, bagaimana dengan wali Allah Ta'ala? Lebih lagi. Jalbil barakah dengan wali, salam dengan mereka, cium tangan. Cium tangan wali bukan cium tangan kita. Ni salam cium tangan Tok Guru, dia cium tangan dia. Jangan cium tangan. Betul cium tangan dia. Tangan Tok Guru dalam tangan dia, dia cium tangan dia. Dah nak barakah apa ni? Tok Guru tadi pun tak kata dia ada barakah. Faham tak? Tu kena ingat. Kadang-kadang disalam oleh murid, murid cium tangan Tok Guru. Kalau guru tadi rasa dia ada barakah, yang tu masalah guru tu. Tu dia sendiri dengan Allah. Tapi kalau biasanya para guru, para ulama ketika dicium tangannya oleh para murid, ada yang tarik tangan kerana tawadhu'an. Ada yang tidak tarik tangan, dibiarkan tangannya dicium oleh muridnya adalah untuk mengambil barakah muridnya. Dia nak ambil barakah muridnya pula. Kerana murid tadi ikhlas. Jadi dia mengambil keikhlasan muridnya tadi. Maka tu sebab barakah kepada ilmunya juga. Dia boleh mengajak dengan baik. Dia boleh untuk menjelaskan bahasa yang mudah untuk dipaham oleh murid yang datang dalam majlisnya. Kerana apa? Kerana i'tiqad murid tadi kepada guru tu. Dia cium tangan gurunya. Ini berlaku kepada guru saya, Maulana Syekh Abdul Rahim Jad rahimahullahu ta'ala. Syekh Abdul Rahim Jad rahimahullah, seorang ulama besar di Al-Azhar Al-Syarif, mengajak hadis, balaghah dan semua di Ruwaqil Magharibah dan Ruwaqil Atrak. Saya pernah ke rumah beliau baca kitab Arba'in Al-Ujluniyah. Di rumah beliau, rumah dia dekat dengan Giza, dekat dengan orang panggil apa, piramid. Buka tingkap rumah dia nampak piramid. Dari rumah dia nampak piramid tu. Bukan sebelah piramid betul-betul lah. Jauh lah. Dia buka tingkap tu piramid dekat bukit tu. Nampak. Besar piramid. Jadi macam tu. Jadi kami pergi baca kitab di rumah dia. Dan dia pernah cerita. Dia kata, dulu masa saya umur 11 tahun, ayah saya pernah suruh saya baca khutbah Jumaat. Ayah dia alim mazhab Maliki. Di kampung, di Aryaf, di kampung di bahagian sebelah selatan Mesir. Bahagian bawah. Jadi dia kata saya jadi imam, saya jadi khatib dan jadi imam. Habis sembahyang ada seorang tua dah. Rambut dah beruban dah. Orang tua janggut pun dah berubat. Mai salam cium tangan saya. Nak cium tangan saya. Umur 11 tahun. Tarik tangan nak cium, dia tarik balik. Orang tua tu tarik lagi tangan dia. Nak cium lagi, tarik balik. Lah kali tarik kali ketiga, orang tua tu teriak lah. Teriak. Bagi juga nak salam saya. Nak cium tangan. Dan kali dia tak tahu apa, dia tengok ayah dia. Ayah dia buat apa? Ayah kepada Sidi Syekh Abdul Rahim Jad. Dia tengok anak dia kata, bagi dia. Bagi dia cium. Habis dia cium tangan, Syekh Abdul Rahim pergi jumpa dengan ayah dia. Ini pengajian ni. Dia kata, wahai ayah, kenapa ayah suruh dia cium tangan saya?
dibenarkan dia cium tangan saya. Sepatutnya saya yang cium tangan dia. Dia orang tua. Saya tak ada apa. Saya budak lagi, bukan ada barakah apa pun. Dia kata, wahai anakku Abdul Rahim, kamu tidak tahu mana satu yang barakah, tangan kamu kah, bibirnya kah? Mulut orang tua tu kah yang barakah, atau tangan kamu kah yang barakah? Ambil saja. Kalau kamu tidak rasa kamu ada barakah, kamu berniat mendapatkan barakahnya dia. Tahu? Barakahnya orang yang ikhlas tadi, yang berbaik sangka dengan Allah kepada kamu. Sebab tu jangan buruk sangka dengan para guru. Ketika tengok tu anak-anak murid cium tangan tok guru, dia kata, oh, cium tangan habis. Bukan sekadar ciumnya, lepas tu stick tangan tok guru. Lepas cium, pusing pula tangan tok guru, cium tapak tangan pula, cium pula belah ni pula. Itu jangan buat macam tu. Dia ada jalbil barakah. Baik, jalbil barakah tadi adakah dituntut dan dibenarkan? Dibenarkan, tidak ada masalah. Para sahabat juga mencium tangan Rasulullah. Dan Sayyidina Umar pernah ingin mencium kaki Sayyidina Ayyub, Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Sayyidina Abi Ayyub boleh nak cium kaki Sayyidina Umar, bukan sekadar cium tangan, cium kaki. Baik, boleh kita cium kaki orang? Boleh, tidak ada masalah. Mak kita tengah tidur, pergi cium kaki mak kita, apa masalah ni? Jadi sujud pula, dah tu surah tidak ada sujud, gambaran ini tidak ada sujud. Mak tengah tidur, kita pergi cium kaki mak, apa masalah kan? Cium kaki ayah kita tengok tidak, lepas cekam lah. Itu masalah kita. Jadi tengok di sini Allah Ta'ala memberikan kepada Nabi Ayub dengan anugerah tersebut. Dan dalam riwayat yang lain disebut dalam Hakim Naisab, dan riwayat Imam Hakim Naisaburi, dan disahihkan oleh beliau Al-Imam Tabrani dalam Awsat, dan riwayatkan oleh Imam Abu Dawud At-Tayalisi dalam Musnad Firdaus. Abu Dawud At-Tayalisi, Musnad At-Tayalisi, minta maaf. Musnad At-Tayalisi, beliau mengatakan, lamma afallahu Ayyuba, bila mana Allah telah memberikan kesembuhan kepada Nabi Ayyub, amtara alaihi jaradan min dhahabin, diturunkan hujan belalang daripada langit, faja'ala ya'khudhuhu biyadihi wa yaj'aluhu fi thawbihi, dia ambil dengan tangan dia, ditadah dengan tangan, dia ambil pula bubuh dalam baju. Lalu kemudian Allah Ta'ala kata, ya Ayyub, ama tashba'. Ada sebagian kata Jibril yang kata, Syekh Jibril kata, wahai Ayyub, ama tashba', tak cukup lagi kah? Maka kata beliau, waman yashba' min rahmati, ya Allah, siapa yang akan rasa kenyang dengan rahmatmu ya Allah? Saya nak ambil semuanya kalau boleh. Macam tu. Tamam. Ini cerita Nabi Ayyub. Panjang cerita Nabi Ayyub. Panjang tu cerita Nabi Ayyub. Dan Nabi Ayyub, kita dah sebut tadi beliau wafat dan di mana tempatnya. Dan moga-moga kita diberikan peluang untuk menziarahi maqam beliau, insya-Allah. Lepas tu kalau kita baca kisah Nabi Ayyub, kita akan terbit dalam perasaan kita, moga-moga Allah Ta'ala kurniakan sabar kepada kita seperti mana Allah kurniakan kesabaran kepada Nabi Ayyub. Amin ya rabbal alamin. Maksudnya ujian yang Allah Ta'ala bagi dekat kita masih lagi kecil sangat. Tak ada apa. Jadi kalau kata kita ada ujian dan kena ujian dan seumpamanya, ingat balik dengan ujian Nabi Allah Ayyub, insya-Allah kita akan rasa tenang, kita akan rasa sabar, kita ni tak ada apa sebenarnya. Itu kata ulama, sallim umuraka lil khabiril alimi, serahkan urusanmu kepada Tuhan yang maha alim, arih fuadaka min jami'il alami, tenangkan dirimu daripada seluruh alam ini, wa'lam bi annal amra laysa kama tasha, dan ketahuilah bahawa segala urusan bukan dengan apa yang kamu inginkan, bal ma yasha'ullahu ahkamu hakimi, bahkan yang diinginkan oleh Allah itulah yang terbaik. Fatrab bitib wansal humuma bi asriha. Fatrab watib, jadi kalau ketika mana kamu berlaku goncangan, tenang saja. Wansal humuma bi asriha, lupakan segala kedukacitaanmu seluruhnya. Innal humuma tuzilu lubbal hazimi, ini kerana kesedihan itu akan menghilangkan kebijaksanaan orang yang bijak. Kedukacitaan, bukan dilarang kita bersedih. Kemarin kita baca dalam syarah hikam, Burdah, disebut oleh Al-Imam Bishrul Hafi, al-huznu malakun la yaskunu fi qalbin illa taqi. Yani hazan, kesedihan itu adalah satu malaikat
yang Allah Ta'ala letakkan dalam hati. Kata sebagian masyayikh, kata hazan, kesedihan tu malaikat Allah yang Allah letak dalam hati orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi al-hazan syai' wal humum syai' akhar. Hazan sedih, jadi kita tidak dilarang bersedih. Yang kita dilarang adalah humum, maksudnya berduka cita sehingga tidak mampu melaksanakan tugasan kita. Dan ini mustahil, Nabi tidak berlaku macam tu kepada diri. Tamam? InsyaAllah kita akan sambung pada minggu akan datang kalau dipanjangkan umur, pada kisah Nabi Allah Syuaib, Qatibul Anbiya. Nabi Allah Syuaib yang merupakan Qatib para Nabi alaihimussalatu wassalam. Nah, ini kita akan baca pada minggu akan datang, atau kita akan kisahkan pada minggu akan datang. Aman.